Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah pagi ini kita akan membaca ayat yang ke-72 dan kita akan lanjutkan pada ayat yang ke-73. Boleh rujuk nota bercetak muka surat 87. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير wa ana bihi za'im. Okay. Ayat 72 kita baca terjemahannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud mereka menjawab. Okey, mereka menjawab di sini adalah merujuk kepada muadzin. Kalau kita baca pada ayat nombor 70 sebelum ini, ada seorang muadzin, iaitu orang yang menyeru, memanggil adik-beradik Nabi Allah Yusuf ini, yang mengatakan bahawa mereka ini adalah orang yang mencuri. Okey, anak buah Nabi Allah Yusuf ini, mereka ini menjawab setelah ayat yang ke-71, yang mana adik-beradik Nabi Allah Yusuf, mereka merasa terkejut, mereka merasa hairan kerana mereka telah dituduh mencuri siqayah, iaitu alat minuman digunakan untuk menyukat bekalan makanan. Lepas tu mereka bertanya, apa yang hilang? Itu kena tengok ayat nombor 71. Jadi mereka ini menjawab, kami kehilangan suwa'il malik, iaitu alat menyukat diraja, seperti yang kita telah sebut pada hari yang sebelumnya. So dalam ayat ini kita jumpa sekali lagi perkataan al-malik. Al-Malik di sini merujuk kepada raja, yang mana kita telah temui perkataan Al-Malik ini, kalau tuan-tuan masih ingat, pada ayat yang ke-43, iaitu watak Al-Malik, iaitu raja ni, ia muncul pada ayat 43 yang dia telah bermimpi. Kemudian tuan-tuan akan jumpa perkataan Al-Malik pada ayat yang ke-50, pada ayat yang ke-54. Dan ini adalah tempat yang keempat kita jumpa perkataan Al-Malik. Okey. Namun begitu, cerita tentang raja yang memberikan kuasa kepada Nabi Allah Yusuf itu, wataknya itu akhirnya pada ayat yang ke-54 sebelum ni. Okay, tetapi dekat sini diulang sekali lagi perkataan Al-Malik, bukan nak mengisahkan kembali raja tu, tetapi nak mengisahkan alat, kita panggil apa, alat kepunyaan raja, iaitu alat menyukat. Kemudian mereka yang menyeru tentang yang telah pun mencari kehilangan barang itu, mereka mengatakan, sesiapa yang dapat memulangkan kembali, memulangkan apa? Suwa'il malik tadi, akan diberikan sebanyak muatan seekor unta. Maknanya, kata anak buah Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam ni, mereka mengatakan, siapa yang jumpa dia pulang balik alat sukatan raja tu, dia akan dapat upah satu muatan seekor unta.
Kemudian mereka mengatakan, akulah yang akan menjamin pemberian itu. Okey, maksudnya dalam ramai-ramai itu ada seorang kata garanti dia akan dapat upah muatan bekalan makanan sebanyak seekor unta. Okey. Ayat ini apa yang kita dapat belajar? Nombor satu, kita dapat belajar pada ayat ini ada konsep upah. Dia dipanggil apa? Al-ju'alah. Jadi dalam agama, boleh tak kita memerintahkan suatu kerja, kemudian kita tawar dengan bayar upah? Jawapannya memang disyariatkan. Perbuatan memberi upah ini sebenarnya sudah pun ada di zaman Nabi Allah Yusuf, diberi upah. Okey, apa upah dia? Upah dia, ganjaran dia adalah kalau pulangkan semula alat sukatan diraja tadi. Pelajaran nombor 2, dalam masa yang sama kita dapat belajar di sini wujudnya konsep kafalah, iaitu konsep jaminan. Dia panggil menjamin. Kita belajar dalam hukum hakam jual beli pun memang ada konsep apa? Ada garantor. Tapi kesian pada garantor kalau yang meminjam tu tak bayarlah. Tapi konsep garantor tu sudah ada pada zaman Nabi Allah Yusuf ini. Kat mana garantor dia? Dekat ayat wa anabihi zaim. Dia kata aku jamin akan dapat ganjaran itu. Bukan ganjaran itu ditawarkan tapi tidak dibayar, tapi ada jaminan dekat situ. Okey, ini dua pengajaran yang boleh kita ambil daripada ayat yang ke-72. Baik, kita terus kepada ayat yang ke-73. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. Saudara-saudara Yusuf ini, ia menjawab kembali. Mereka mengatakan, Tallahi, demi Allah. Okey, ayat ini 11 adik-beradik Nabi Allah Yusuf ini, mereka telah mengatakan mereka tidak mencuri, tapi cara macam mana mereka bersumpah. Kita tengok ada huruf tallah kan. Okey, kenapa tak guna huruf sumpah wallahi? Okey, begini. Dalam Quran ini tuan-tuan boleh terus tulis dekat pengajaran Sumpah di dalam Al-Quran ada 3 huruf yang boleh digunakan sebagai elemen sumpah. Kadang-kadang kita selalu jumpa Allah bersumpah dalam Quran menggunakan huruf apa? Waw. Macam wal afri, demi masa. Kadang-kadang Allah menggunakan huruf ba. Ada. Kadang-kadang Allah menggunakan huruf ta. Macam ayat ni ada tallahi. Kenapa mereka bersumpah dengan tallahi? Okay, kerana kita manusia tidak boleh bersumpah demi matahari ke, demi bulan ke, tak boleh. Allah saja yang boleh bersumpah dengan makhluknya. Okey, tetapi kenapa guna huruf ta? Kenapa tak guna qalu wallahi? Kenapa tak guna huruf waw wallahi? Kenapa guna tallahi? Kalau dah guna tallahi ni dia panggil paling kuat sumpahnya. Sebab tu dalam mahkamah
Ada kadang-kala apabila hakim dia ragu tentang satu statement dalam mahkamah syariah contohnya, memang ada keadaan sumpah. Dia nak kuatkan hujung tu, maka diminta kepada sama ada defendant ke plaintiff ke, dia kena bersumpah. So sumpah yang dia akan guna 3. Dia akan kata wallahi wabillahi watallahi. Kalau guna tallah tu dah yang paling maksimum, yang paling kuat sekali lah. Wallahi demi Allah, wabillahi demi Allah, tallahi tu paling kuat. Okey. Kemudian mereka berkata, demi Allah, sesungguhnya kamu ni yang duduk dekat Mesir ni, kamu semua sedia maklum, kami datang dekat Mesir ni bukan nak buat kerosakan di bumi Mesir. 11 saudara Yusuf ni kata, korang pun tahu kami datang kat sini nak dapatkan stok bekalan makanan. Bukan kami datang kat sini nak apa? Bukan kami nak menjadi pencuri. Bukan kami nak buat masalah dekat Mesir ni. Ini adalah ucapan daripada 11 orang anak Nabi Allah Yaqub. Ketika mereka dah nak apa? Mereka dah nak beredar dah daripada Mesir, nak balik ke Palestin. Kenapa mereka kata mereka bukanlah pencuri? Kerana pada ayat nombor 70 mereka telah dituduh apa? Lasariqun, pencuri. Jadi mereka kata tak, kami tidak mencuri seperti mana yang kamu sedia maklum. Okey, ayat 74. Ayat 74 dijawab balik oleh anak buah Nabi Allah Yusuf ini. Ni dia panggil sesi dialog ni. Okey. Mereka mengatakan, kita baca ayatnya. Qalu fama jazaa'u in kuntum kadhibin. Okey, mereka bertanya, mereka ni siapa? Yang anak buah Nabi Allah Yusuf kata. Mereka tanya, okey, kalau, maksudnya mereka kata, tetapi apa balasannya? Fama jaza, jika kamu benar-benar pembohong. Maksudnya anak buah Nabi Allah Yusuf ni, mereka bertanya, okey, kalau kamu bohong, sebenarnya kalau kamu mencuri, tapi kalau kamu bohong, apa yang patut balasan yang diberikan kepada kamu? Maksudnya mereka ni tanya, apakah denda, apa hukuman kalau orang yang mencuri di sisi mereka itu? Maksudnya anak buah Nabi Allah Yusuf ni, mereka tak kena, mereka tidak mengenakan hukuman curi mengikut undang-undang Mesir. Sebenarnya mereka nak tanya, kalau tempat korang, kalau orang mencuri, macam mana nak buat? Okey, kita baca ayat nombor 75. Dah nak habis dah nota ni, sikit lagi. Boleh? Qalu jazaa'uhu man wujida fi rahlih فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. Okey. Mereka menjawab. Okey. 11 anak Nabi Yaqub ni, mereka jawab, balasannya ialah siapa yang ditemui benda itu pada kenderaannya. Maknanya mereka kata, okey, kalau siapa-siapa didapati mencuri lah. Tapi mereka tak guna kata sesiapa yang mencuri. Mereka kata, siapa yang dijumpai alat sukatan makanan raja tu pada kenderaannya, maka dia sendirilah yang menerima balasannya.
Macam itulah kami membalas orang yang zalim. Okey, maknanya 11 anak Nabi Yaqub ni, mereka pun jawablah. Okey, kalau korang nak tahu, kalau tempat kami, kan, kalau orang yang didapati mencuri, maka pencuri itu akan diserahkan kepada siapa? Kepada tuan yang pemilik harta tu. Tu masuk ayat dia tu. Maksudnya kalau kita tahu, kalau orang mencuri, serah kepada siapa? Serah kepada polis. Betul. Lepas tu dibicarakan masuk penjara. Zaman dulu, macam zaman Nabi Allah Yaqub, siapa didapati mencuri, pencuri itu tak diserahkan kepada polis, tapi serah kepada siapa? Akan diserahkan kepada pemilik harta itu. Untuk apa? Mungkin pemilik harta tu dia boleh apa? Dia boleh jadikan pencuri itu sebagai khadam ke? Itulah maksud ayat ni. Lepas tu kata mereka, macam itulah kami memberikan balasan bagi orang-orang yang zalim. Okey. Ayat-ayat ini yang kita sebut ayat 75, 74, 73 ni, apa yang kita dapat belajar? Ini kita dah masuk kes jenayah. Kalau ayat yang sebelum ni kita belajar kes apa? Dari sudut ekonomi, jual beli. Tengok Al-Quran menyebut tentang apa? Macam mana proses adanya konsep upah, adanya konsep jaminan. Sekarang kita masuk kes perundangan jenayah pula. Jadi kita dapat belajar dekat sini, pencuri akan dijadikan hamba kepada pemilik harta yang dicurinya mengikut syariat Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam. Secara tak langsung kita dapat belajar syariat yang ada pada zaman Nabi Yaqub. Kita tahu Nabi Yaqub ni tak banyak ayat cerita tentang zaman Nabi Yaqub. Yang kita tahu Nabi Yaqub kisah dengan anak dia saja. Tapi pada ayat ni kita dapatlah satu maklumat, rupa-rupanya kalau ikut syariat Nabi Yaqub, kalau kita kata syariat Nabi Yaqub ni syariat Allah lah. Sebab setiap rasul ni, Nabi, kalau dia buat satu hukuman tentu wahyu. Maknanya syariat Nabi Yaqub, pencuri itu serahkan kepada pemilik harta tu. Okey. Pelajaran nombor 2 kita dapat belajar, siapa saja yang telah mencuri, didapati memang telah mencuri, maka pencuri itu sebenarnya telah melakukan kezaliman kepada harta yang dicuri. Sebab tu dalam ayat 75 tadi, siapa curi mereka gelar apa? Az-zalimin. Okay. Habis kes jenayah ni, lepas tu kita sambung lagi ayat nombor 76. Okey. 76 ni nak kena buat apa? Tak boleh tuduh saja, perlu buat apa? Perlu dicari bukti. So mereka nak buat siasatan. Betul ke barang tu mereka tak curi? Sebab kalau verbal saja mungkin orang kata dia tak curi, tapi dia buatlah siasatan, kan? Macam mana cara dia? Ini kebijaksanaan Nabi Allah Yusuf dengan anak buah dia. Okey. So mereka kena buat apa? Nak cari alat sukatan tu. Kita baca ayat dia. Ada masa lagi. Kita baca saja ayat dia. Panjang sikit ayatnya. فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ
كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. Okey. Terjemahan ayatnya kita kena baca keesokan pagi insya-Allah. Okey, sebab waktu pun dah 20 minit. Okey. Insya-Allah kita sambung perincian ayat nombor 76. Kita baca terjemahan dia, perincian dia dan beberapa pengajaran insya-Allah pada keesokan hari insya-Allah. Moga-moga Allah memberikan kita banyak keberkatan, Allah memberikan kita rahmat, Allah memberikan cahaya dalam hidup kita dengan panduan Al-Quranul Karim, dengan keberkatan Al-Quranul Karim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.